Sepak bola dilakukan oleh pasukan merah kuning pada Asharuddin Putra ke atas Karen Mohaimin. Jaringan yang dilakukan oleh Marlon Alex James masih lagi melekat dalam ingatan saya. Betapa dia menunggu penyokong-penyokong hijau kuning sanggup datang jauh perjalanan mereka semata-mata untuk berikan sokongan. Alex James luang dari jarak jauh melepaskan rebatan, mudah ditangkap oleh Sufyan Abdul Rahman. Dari jarak jauh rendah leret, mudah tangkap baran tadi, sepakan percuma. Ini adalah teritori Indra Putra. Kembali semula di posisi sebelah kanan. Obstruction ke atas Amri Yahya. Terlepas dari tangkapan Helmi Aliza, terkena tiang. Rasanya mudah untuk ditangkap tetapi terlepas. Bola licin. Apakah yang sepatutnya mengawal pergerakan tadi? Karen Mohaimin dipersalahkan. Mengatasi pertahanan Selangor, Cisilo dan pemain-pemain akan cepat untuk menyesuaikan diri. Kad kuning yang pertama perlawanan. Kerana Nelson St. Martin boleh melencongkan bola ini rendah saja, dapat dikeluarkan oleh Razman. Terlepas, Evan Cisilo offside. 4 pemain saja membuat benteng. Rendah kali ini dari Indra, terlepas dari tangkapan Helmi Aliza Elias. Menghadiahkan gol yang pertama perlawanan yang dijaringkan oleh Frank John Siata. Kita lihat lagi sekali tangkapan dari Helmi muntah. Mudah untuk Frank Siata menjaringkan gol pertama untuk final pada malam ini. Pada menit ke-19 separuh masa yang pertama. Kita terus mengasak. Alex James, peluang untuk Alex James untuk menyamakan kedudukan. Tetapi whistle dari pengadil. Saya lihat ini adalah challenge yang bersih dilakukannya. Evan Cisilo yang terjatuh. Fadli untuk Marlon Alex James. Bekerja keras. Mungkin juga masa untuk pemain-pemain Kedah bangkit. Deflection, tidak offside. Lambat. Satu line dengan barisan pertahanan terakhir Selangor. Pemain yang pastinya mempertahankan barisan tengah. Peluang. Sufyan berjaya menyelamatkan kedudukan. Putaran yang cantik dapat dilakukan. Tandukan mengelirukan dari Marlon Alex James. Fadli membuat follow up. Terlepas pula Marlon Alex James. Karen Mohaimin dengan kaki kiri. Terus ke arah Sufyan Abdul Rahman. Tapi Marlon Alex James memiliki peluang yang baik tadi untuk menyamakan kedudukan. Begitu juga dengan Karen Mohaimin. Urusi jaringan hat-trick yang dilakukan oleh Fuentes. Cantik. Satu terupas kepada Marlon Alex James. Jawapannya, gol. Anda ingat Usain Bolt saja boleh melakukannya. Marlon Alex James juga mencium bootnya untuk menyamakan kedudukan. Penyokong-penyokong Kedah tidak sepatutnya masuk ke padang. Cukuplah untuk Marlon Alex James meraihkan kejayaan tersebut bersama dengan rakan-rakan sepasukan. Satu terupas cantik. Gerak-geri yang dilakukan. Di manakah Cisilo? Peluang yang dapat dimiliki ini tidak disisiakan. Razman Roslan terpedaya dengan gerakan. Tenang, Marlon Alex James menumpaskan Sufyan Abdul Rahman. Nelson St. Martin, satu out swinger. Leret dan disudahkan dengan cemerlang oleh Marlon Alex James. dengan keyakinan. Karen Mohaimin pula masih lagi dalam kawasan permainan. Kaki kiri Nelson St. Martin, follow up. Wow. Pemain-pemain import malam ini kesemuanya mahu memastikan bahawa mereka pulang dan juga meninggalkan kenangan cukup indah kepada penyokong-penyokong peminat-peminat bola sepak. Tak sampai seminit. Bagaimana beliau
membantu dan juga mengawal bola begitu cantik, melakukan cobaan, namun rebound daripada situ memberi peluang Dia kepada tak tunggu lama, Lan. ya. Terus jaringan cukup baik. Rembatan yang dapat dilepaskan umpama peluru first timer dari Nelson St. Martin. Dia bukanlah penjaring tulen. Jarang-jarang namanya tercatat selaku skorer. Tetapi malam ini pada minit yang ke-34 sekali lagi Alex James melakukan gerakan secara solo dari kawasan sendiri masuk ke dalam kotak penalti. Lagi sekali kita lihat Fadli, gol yang ketiga. Kesilapan barisan pertahanan, kesilapan Azharuddin kerana tidak mengeluarkan bola dari kawasan bahaya dengan cepat. Saya rasa seolah-olah bahawa akibat daripada gol yang pertama tadi, semangat dan juga konsentrasi pemain-pemain Selangor hilang dan juga lenyap dalam sekejap mata, Lan. Ya, satu kesilapan daripada Razman, ya, pertahanan Selangor, di mana beliau Razman sebenarnya, bukan Azharuddin. Razman melakukan kesilapan yang cukup besar di sana, dan saya beri pujian kepada Badrul, ya, kerana tidak putus asa mengasak. Minit 38, 3-1. Alex James tidak offside. Hantaran yang cukup bijak dilakukan oleh pemain muda tadi. Karel Mohamed. Sayang sekali. Menghantar kepada rakannya, saya tidak pasti siapa tadi, dan terus melakukan hantaran jauh. Badrul Bakhtiar. Badrul Bakhtiar menghantar terus pada Alex James, namun Mohamed agaknya terlalu confident. Pemain tempatan. Itu skill yang menarik dilakukan oleh Tiru Nelson. Kembali kepada Nelson St. Martin. Peluang. Permainan berakhir. Ditamatkan oleh pengadil dari Perak, Rosli Syahrul, dengan 3-1. Secara ringkasnya, Lan, anda merumuskan separuh masa yang pertama ini. Sungguh baik bangkitan yang ditunjukkan oleh pasukan Kedah. Dasarkan kepada corak permainan yang dipamerkan pertamanya, apa yang perlu dilakukan. Di dalam pada itu kita lihat terlebih dahulu Karel Mohamed, Sofian memberanikan diri. Berjaya menjadikan gol juga untuk pasukan Selangor, dan saya rasa ini satu aset yang penting, ya, Amirul, ini untuk pasukan Selangor. Offside pula. Mereka menjulak Piala Malaysia. Advantage kepada pasukan Kedah. Lorongan yang baik. Mampukah gol yang keempat dapat dihasilkan? Terjatuh pula. Sayang sekali Khairil mempunyai peluang. Amin telah menjaringkan gol yang ketiga pada final Piala FA. Ternyata dengan sumbangan yang pertama tadi mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Safi Sali sudah yang sukar dapat menewaskan Helmi Aliza. Ada sebenarnya penyokong-penyokong pasukan Selangor di stadium ini. Kalau tadinya mereka senyap saja, Safi Sali dalam kedudukan yang sukar, satu tening yang baik, Lan. Yep. Kerana dia dapat melepaskan rembatan ketika dia berpusing pada posisi yang sukar. Satu Colokan yang dapat dilakukan sebentar tadi dari luar kotak penalti menewaskan Helmi Aliza. baru saja ketua pasukan Kedah dikeluarkan dan jaringan gol dipoleri oleh pasukan Selangor. Dan nyata sekali kesungguhan yang ditunjukkan oleh Safi ini memberi satu peluang yang cukup baik kepada pasukan Selangor untuk bangkit. Minit ke-79, ada 10 minit lagi. Digolkan, masa sudah pun berlalu untuk ditamatkan. Tetapi ini adalah percubaan yang terakhir. Siapa tahu Seattle dengan sepakan percuma tamat. Piala Malaysia sekali lagi dengan kemenangan 3-1. 3 gol yang dapat dihasilkan di separuh masa yang pertama. Walaupun ketinggalan, tetapi hasrat dan juga impian untuk mencatat double treble itu direalisasikan menerusi jaringan-jaringan yang cantik yang mendapat pujian dari Marlon Alex James, dari Nelson St. Martin dan juga dari pemain muda Muhammad Fadli Bahrum. Azraiko mengecewakan lagi. Syukur Adan belum berhasrat, belum berpeluang lagi untuk mematahkan sayap sang penari. Azlan ringkas.
yang dilakukan oleh Raimi. Antara tidak sampai. Satu lagi gerakan yang menarik sekarang ini di Paula. Satu ruang yang cukup selesa sekarang ini. Bagi pasukan Selangor. Itu dia. Gol. Satu gerakan yang cukup menarik. Dan kita lihat bagaimana Ahmad Hazwan Bakri melakukan satu penyudah minit yang ketiga separuh masa yang pertama ini. Satu gerakan yang menarik tadi dimulakan oleh Guillermo de Paula. Ya, Beliau berjaya melihat di manakah Hazwan membuka permainan di sebelah kanan tadi, dan beliau berjaya untuk membuat satu kontrol bola jauh daripada Syafizan Hashim, dan beliau berjaya membuat satu chip yang cukup mudah dan satu teknik yang baik juga daripada Hazwan, berjaya menewaskan penjaga gol pasukan Kedah iaitu Muhammad Firdaus. Jadi sesuatu yang cukup menarik sekarang ini berlaku di Stadium Shah Alam. Kita lihat sekali lagi bagaimana jaringan yang dilakukan. Walaupun pemain Kedah berusaha untuk menyelamatkan keadaan, tetapi sudah pun terlambat, dan situasi yang cukup menggembirakan Mehmet Djokovic. Gol awal untuk pasukan Selangor, saya rasa ini satu pembakar semangat yang cukup baik untuk pasukan Selangor untuk menghadapi perlawanan pada malam ini. Dan untuk pasukan Kedah, mereka perlu lebih berhati-hati kerana mereka tahu lawan mereka bukan calang-calang pasukan. Mereka adalah pasukan yang penuh dengan sejarah dalam bola sepak Malaysia. Dari kedudukan 1-0 sekarang ini, Selangor mendahului dengan satu gol. Jadi satu tekanan mungkin dirasai oleh pemain Kedah, tetapi masa ada 8 pemain berada di belakang bola, dan itu menukarkan pemain Kedah untuk menembusi betting pertahanan pasukan Selangor. kali ini kekasaran yang dilakukan. Itu dia layangan kad kuning yang pertama. Kita mengharapkan tidak ada insiden yang tidak diingini berlaku. Walaupun kita lihat bagaimana kekasaran yang dilakukan sebentar tadi oleh pemain Kedah, iaitu Ahmad. Saya belum pasti siapa sebenarnya yang menerima kad kuning. Hazwan Hazwan yang melakukan. saya rasa kekasaran sudah dilakukan oleh Hazwan, dan pengadil pun tahu bagaimana nak menghukum beliau. Tapi pemain-pemain lain rasanya tak perlu untuk mencampuri perkara itu, kerana seperti tadi Sandro telah mengganggu Hazwan. Saya rasa itu tidak perlu dilakukan. Dari Ahmad Hazwan Bakri menerima ataupun penerima kad kuning yang pertama dalam pertandingan akhir ini. Sementara itu kita lihat bagaimana Muhammad Nazmi Nasaruddin memberi nasihat kepada pemain supaya mengawal perasaan mereka, dan satu lagi kad kuning dilayangkan. Dan kali ini saya kira pemain ini Syafizan Hashim yang menerima layangan kad kuning. Mungkin dia menyatakan sesuatu ataupun dia yang melakukan tindakan ataupun tidak balas selepas berlakunya kekasaran ataupun insiden kekasaran itu. Ini kita lihat bagaimana peristiwa itu berlaku, dan kita lihat bagaimana reaksi daripada pemain-pemain yang perlulah mengawal perasaan mereka. Itu yang perlu dikawal oleh pemain, kerana dalam perlawanan yang cukup genting ini memang kadang-kadang gagal untuk mengawal perasaan mereka, tapi mereka perlu juga mengawal. Akhirnya terlepas. Pergerakan menarik sekarang ini coba diatur, tetapi tidak sukar bagi pemain Selangor untuk mengejar hantaran itu, tetapi mereka mempunyai ruang sekarang ini. Satu lagi peluang, pergerakannya menarik. Gol, satu sudut yang mungkin kelihatan agak sukar, dan sekali lagi menjadi pergerakan di antara Ahmad Hazwan dan juga Guillermo de Paula. Jadi begitulah keistimewaan kombinasi dua pemain ini, de Paula dan juga Ahmad Hazwan Bakri, berjaya menghasilkan gol yang kedua melalui Hazwan Bakri minit yang ke-47. Ya, sekali lagi pasukan Selangor berjaya menjaringkan gol di awal-awal permainan, dan inilah yang berjaya mereka lakukan, dan ini satu taktikal yang baik telah mereka lakukan, membuat serangan di awal-awal permainan, dan satu rimbatan yang cukup tepat dan cukup baik yang telah dilakukan oleh Hazwan Bakri tadi. Teknik yang cukup baik, sempurna, tepat ke penghujung pintu gol pasukan Kedah, dan telah menjaringkan gol kedua daripada beliau dan juga gol kedua untuk pasukan Selangor. Jadi apakah akan berlaku jaringan hat-trick dalam perlawanan akhir ini? Kerana kalau kita masih ingat kali terakhir
Selangor, pemain Selangor yang berjaya melakukan jaringan hat-trick dalam perlawanan akhir ini adalah pada tahun 2005. Ketika itu ianya dilakukan oleh Bambang Pamungkas, pemain yang diimport atau dibawa masuk dari Indonesia. Selangor, dan beliau seorang pemain yang cukup baik bagi saya. Satu lagi counter attack, satu lagi Veno masih lagi mempunyai peluang. Kali ini berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Firdaus. Sementara itu ada sesuatu pula yang berlaku. Ya, beliau dikenakan kad merah ya kerana menampan bola di luar kawasan kotak penalti. Ini tindakan yang cukup tepat daripada pembantu pengadil dan juga pengadil perlawanan. Jadi sudah jatuh di tipe tanggal sebenarnya. Kalau kita lihat daripada apa yang berlaku bagi pasukan Kedah, dia menunjukkan permainan yang baik, tetapi kesilapan yang dilakukannya sebentar tadi untuk cuba menyelamatkan percubaan daripada Venus membawa padah. Ya, ini adalah kesilapan daripada barisan pertahanan ya. Memang dia menampan dengan tangan di luar kotak penalti. Itu satu tindakan yang perlu dilakukan. Jika tidak, bola boleh menjadikan gol ketiga, tapi apapun kesilapannya menyebabkan beliau telah dibuang padang, dan sekarang ini Kedah beraksi dengan 10 orang pemain dengan juga di ketinggalan 2 gol oleh pasukan Selangor. Jadi itulah keputusan yang tepat dilakukan oleh pengadil, iaitu Muhammad Nazmi Nasaruddin. Dia juga tidak ada pilihan lain selain daripada melayangkan kad merah kepada Muhammad Firdaus. Jadi tekanan kepada Tan Cheng Ho sekarang ini. Dia terpaksa memasukkan penjaga gol simpanan mereka, iaitu Syazwan Abdullah. Sebenarnya kalau kita lihat daripada line up pasukan Kedah, Firdaus juga merupakan penjaga gol kedua bagi pasukan Kedah, kerana penjaga gol utama mereka iaitu Hadi Hamid masih lagi menghadapi kecederaan. Ya, beliau mengalami kecederaan lutut yang agak panjang, dan inilah terjadi Firdaus berada dalam kesebelasan utama, dan sekarang ini Syazwan Allah dimasukkan, dan Syazwan Zainul terpaksa dikeluarkan kerana terpaksa membenarkan seorang penjaga gol masuk menggantikan penjaga gol yang telah diberikan kad merah sebentar tadi. Jadi tinggal 10 pemain sekarang ini bagi pasukan Kedah. Sudahlah ketinggalan dengan 0-2. Jadi situasi yang semakin tertekan, situasi yang semakin menyukarkan bagi pasukan Kedah. Ya, nampaknya Selangor sekarang sudah selesa dan boleh bersiap-siap untuk merayakan kejayaan mereka merangkul kejuaraan ke-33 yang mereka idam-idamkan setelah kali terakhir menangi Piala Malaysia pada tahun 2005. Dalam Adi Paula sekarang ini mungkin akan menambah jaringan gol. Siap sedia penjaga gol gantian yang baru saja dibawa masuk sebentar tadi. Itu Syazwan, dan kali ini dia berjaya menyelamatkan. Sementara itu kita lihat Leandro Dos Santos sudah pun berasa yakin bahawa mereka akan menculang Piala Malaysia, dan kita lihat senario dan juga situasi di Stadium Shah Alam ini sudah pun bergegar, dan kita lihat pemain-pemain simpanan mereka pun sudah merayakan kejayaan bagi pasukan. Itu dia Pokok Malaysia pertama daripada pengadil, iaitu Muhammad Nazmi Nasaruddin menamatkan perlawanan ini. Final TM Piala Malaysia 2015, kejayaan matlamat yang dikejar oleh pasukan Selangor untuk merangkul kejuaraan kali ke-33 menjadi kenyataan, menewaskan pasukan Kedah dengan 2 gol kosong, dan kedua-dua gol dijaringkan oleh Ahmad Razwan Bakri. 1 dalam minit yang pertama, dalam separuh masa yang pertama, dan 1 gol lagi dalam separuh masa yang kedua. Ya, tahniah buat pasukan Selangor ya, kerana mereka telah berjaya mempamerkan aksi yang cukup baik. Taktikal yang diatur oleh Mehmet Durukovic telah menjadi pencaturan untuk bertahan dengan baik. 8 pemain bertahan dengan baik dalam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Kedah. Chidi Eden dan juga Sandro gagal untuk melakukan apa-apa pada malam ini, sentiasa dihalang oleh pemain-pemain pertahanan pasukan Selangor, dan itulah yang membolehkan Selangor menangi perlawanan pada malam ini. Dan Akmal, satu soalan yang bersifat pribadi sebelum kita berpisah dari udara ini.
anda pernah bermain dengan pasukan Kedah, tapi anda bermain dengan pasukan Selangor 2008, tewas kepada pasukan Kedah dalam perlawanan akhir dengan 3-2. Jadi perasaan anda malam ini bila Selangor menewaskan Kedah, di mana anda berada? Ya, nampaknya saya memang agak berbelah bagi ya, kerana kedua pasukan adalah bekas pasukan saya, tapi dalam bola sepak mana pasukan yang kita wakili, kita perlu memberi sepenuh komitmen, tak berbelah bagi untuk pasukan itu. Dan untuk malam ini tahniah buat pasukan Selangor. Apapun untuk pasukan Kedah, tak perlu berputus asa dan tak perlu terlalu berduka kerana mereka telah berjaya memenangi kejuaraan Liga Perdana dan melayakkan diri ke kelompok elit Liga Super untuk musim 2016 nanti. Ya, kita lihat bagaimana kegembiraan yang dipamerkan oleh pemain-pemain The Red Giants, dan kita lihat wajah-wajah kecewa daripada pemain-pemain Lang Merah. Mereka sekurang-kurangnya sekarang ini berada pada landasan yang betul. Mereka menjuarai Liga Perdana dan musim depan mereka akan beraksi dalam Liga Super. Itu juga satu kejayaan yang cukup cemerlang yang telah dicipta melalui jurulatih mereka, iaitu Tan Cheng Ho. Malam ini mungkin mereka kecewa, tetapi saya percaya dalam Liga Super nanti mereka akan menunjukkan satu corak permainan yang mungkin jauh lebih menarik, dan siapa tahu mungkin mereka akan pergi jauh dalam perlawanan-perlawanan aksi mereka dalam Liga Super musim hadapan. Ya, saya pasti setiap pemain Kedah pasti kecewa dengan kekalahan ini. Mereka telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apapun mereka perlu mengatur sesuatu perancangan yang lebih teliti untuk musim 2016, kerana mereka sedar dalam persaingan Liga Super pasukan-pasukan yang menanti mereka lebih hebat, lebih bagus dalam saingan Liga Perdana, dan itu perlu dilakukan dengan mungkin mencari seorang penyerang import yang lebih